Baik, beberapa jam saja lagi sebelum kita memasuki tahun baru, kami nak bincangkan apa cara dan apa keutamaan untuk reset semula menjelang tahun 2022. Mengambil kira ancaman Omicron yang semakin serius, ditambah pula dengan kesan bencana banjir, apa yang perlu kita lakukan untuk kita reset menjelang tahun baru ini. Dan sudah bersedia untuk mengulas lanjut, Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Terima kasih Chris bersama kami dalam Buletin Awal ini. Bagi Chris, apa yang perlukan reset pada tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Naila. Saya percaya tiga perkara lah kalau kita nak sebut tentang apa yang perlu kita reset bila kita memasuki tahun 2022 kan. Yang pertama sekali ialah kita para peniaga lah ataupun usahawan dan bisnes perlu mempunyai kedaya tahanan yang orang kata cukup jangka panjang. Setelah kita berada dalam pandemik dekat 2 tahun, bulan ke-19 ke bulan ke-20 saya tak pasti, tapi dekat 2 tahun, kita ingatkan bahawa kita dah nak keluar daripada pandemik dan masuk ke fasa endemik. Tetapi sekarang kita memasuki fasa yang lain pula dengan orang kata penyakit COVID yang berlainan iaitu Omicron dan kita juga dengar bahawa ada Omicron pula. Jadi kedaya tahanan tu untuk para usahawan tu amat penting supaya kita boleh orang kata sustain for the long term kita boleh bertahan lagi mungkin dalam setahun ataupun 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus orang kata mengurus dan membaiki kepercayaan, defisit kepercayaan di antara rakyat dan juga para pemerintah. Kerana kita nampak bencana banjir yang berlaku ni 2 minggu sebelum ni, kita nampak bahawa agensi-agensi yang terlibat ni tidak dapat berfungsi secara efisien. Jadi kita nampak bahawa ada defisit kepercayaan di antara para pemerintah dan juga rakyat. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita perlu pihak kerajaan dan juga agensi yang terlibat perlu mengurangkan orang kata masalah-masalah rakyat terutamanya para peniaga supaya kita dapat berniaga dalam secara orang kata secara bukan telus tetapi secara nak kata senang tak senang tetapi uninterrupted di dalam fasa pandemik ini. Jadi ini tiga perkara yang amat penting yang saya lihat. Chris, sebelum kita nak bergerak ke hadapan, kita juga perlu look back dan ada sedikit reflect dan bercakap dalam daya tahan untuk berdepan dengan tahun baru ini. Bagi Chris, apa yang menjadi pengajaran utama melihat kepada sepanjang 2021 ini? Bila kita lihat sepanjang 2021 ini, kita telah orang kata PKP telah menghadapi PKP kali kedua kalau tak silap saya pada akhir bulan 4 ataupun awal bulan 5. Jadi bila kita lihat balik apa yang berlaku awal dan pertengahan tahun, banyak perniagaan, para peniaga dan juga rakyat orang kata they don't expect mereka tidak menjangka bahawa akan ada satu lagi PKP. Jadi di sini bila kita reflect balik, kita perlu ada orang kata we need the truth telling Kita perlukan ada orang kata kepercayaan di antara para pemerintah, pihak kerajaan dan juga rakyat supaya there is a trust, ada orang kata sifat saling percaya mempercayai. Apabila sifat tersebut ada, jadi bermakna kita boleh bekerja sama seiring. Kita boleh bekerjasama seiring untuk membangunkan semula ekonomi kita yang orang kata yang amat orang kata teruklah selepas pandemik ini berlaku. Jadi bila kita reflect balik, kita perlukan kembalikan kepercayaan di antara rakyat dan juga para pemerintah. Chris, kalau kita nak melihat dari segi perniagaan dan dari sudut ekonomi, adakah Chris secara peribadi rasa optimis dengan tahun 2022 ini? Sebenarnya sebelum kita dapat berita mengenai Omicron, kita lihat memang optimis sebab kita nampak banyak negeri telah memasuki fasa keempat dan walaupun kita tidak nampak banyak orang kata para pelancong masuk, tetapi kita nampak bahawa ada peningkatan daripada segi local economy consumption. Tetapi sekarang ni bila kita nampak pula ada kes terbaru Omicron, jadi dan juga last minute cancellation di mana orang kata sambutan tahun baru tidak dibenarkan
bila sambutan tahun baru tidak dibenarkan, banyak orang kata peniaga mall yang telah orang kata merancang untuk menyambut tahun baru dan telah menempah orang kata barangan-barangan untuk event dan juga bunga api dan sebagainya telah mengalami kerugian. Jadi bila kita masuk ke tahun 22 ni, kita nampak sama-sama kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam masa 3 bulan ke hingga 6 bulan yang akan datang. Dan juga kita dengar desas-desus bahawa mungkin SOP akan diperketatkan semula. Jadi mungkin ada negeri yang akan masuk balik ke fasa ketiga dan sebagainya. Jadi for the next 3 to 6 months, memang kita lihat daripada sudut ekonomi, jadi kita sama-sama, kita tidak tahu. Dan tambahan pula kita tahu bahawa aliran tunai para peniaga sekarang bukan nak kata teruk tetapi terkekang. Sebab kita tidak ada foreign dollar, kita tidak ada duit asing masuk ke Malaysia untuk dibelanjakan secara terus, iaitu retail consumer. Yang kita nampak mungkin ada pelaburan untuk industri berat dan juga pelaburan untuk industri IT, industri teknologi, tetapi kita tidak nampak orang kata dollar on the consumer side. Jadi kekangan tu di sini ada. Jadi the next 3 months is going to be very tricky. Jadi kita berharap supaya kita banyakkan pihak kerajaan banyakkan dialog dengan orang kata pihak-pihak NGO ataupun badan-badan perniagaan supaya kita boleh terus orang kata meneruskan perniagaan dalam keadaan yang orang kata uncertain, keadaan yang serba tidak tahu sebegini. Chris, melihat kepada ketidaktentuan ini, selain daripada dialog, apa yang diperlukan sektor perniagaan terutamanya PKS untuk bukan sahaja reset, untuk bukan sahaja pulih tetapi untuk bangkit lebih baik dan lebih kukuh berbanding sebelum ini untuk build back better pada tahun 2022? Yang pertama sekali kita lihat pada Akta 829 iaitu Akta COVID, Akta Moratorium. Saya semalam terbaca bahawa akta COVID ini akan dilanjutkan, tetapi banyak sektor yang tidak orang kata is not covered. Banyak sektor yang sebelum ini ada liputan, tetapi yang dilanjutkan tiada liputan. Jadi untuk bukan kata nak bangkit, tetapi untuk membenarkan mereka meneruskan perniagaan mereka, Akta COVID 829 ini harus dilaksanakan secara menyeluruh semula supaya tiada kekangan. Saya bagi contoh seperti sewa kedai. Salah satunya ialah sewa kedai tidak dimasukkan. Sebelum ini sewa kedai masa boleh ditunda. Kita faham bahawa orang kata pemilik kedai ini ataupun premis ni harus membayar loan, pinjaman kepada pihak bank, tetapi mereka akan juga mendapat moratorium. Jadi apa pula akan jadi kepada penyewa kedai? Jadi Akta 829 ini harus diteruskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau saya nak sebut tentang suntikan dana ataupun pinjaman perniagaan, memang ada banyak. Kita bila berdialog dengan pihak kementerian, kita diberi orang kata we were assured kita diberi jaminan bahawa pihak bank tidak akan melihat kepada report SECRIS dan CITOS dan sebagainya. Tetapi hakikatnya apabila ahli-ahli kita orang kata mengambil pinjaman loan, mereka masih melihat SECRIS dan CITOS. Walaupun setahun ataupun 18 bulan, 19 bulan perniagaan mereka amat terjejas dengan COVID. Dan sekarang ni mereka baru saja nak bangkit tetapi tidak dapat sebab kita nampak ada kekangan pula yang baru yang masuk iaitu Omicron. Jadi inilah perkara yang harus dibantu. PKS ataupun PMKS harus dibantu untuk bukan saja bangkit tetapi untuk meneruskan perniagaan mereka. Baik, terima kasih Chris Daniel Wong sedikit sebanyak kongsikan harapan menjelang tahun baharu dan apa yang diperlukan untuk kita reset pada tahun 2022.